Okey, nampak. Okey, sebelum cuti kita dah masuk pada aritmetik. So ingat balik, pukul balik apa yang dah cover bawah aritmetik. Aritmetik kita cover apa hari tu? Aritmetik, apa yang dah jumpa? Under aritmetik, apa yang kita dah jumpa? Anak, aritmetik, apa yang dah jumpa hari tu? Lupa dah anak aku. Pn sama dengan apa? Pn sama juga dengan aritmetik. Untuk aritmetik. Pn sama dengan A tambah N tolak 1B. Pn sama juga dengan A plus N minus 1D. Ini adalah kita punya Pn. And then Sn kita, Sn. Sn pula macam mana? Sn sama juga dengan N over 2, 2A plus N minus 1. 1D. Okey, selain daripada N over 2 to A plus N minus 1D, so satu lagi formula adalah N over 2 2A plus L. So ini adalah dua formula untuk kita punya series. So yang atas ni adalah untuk kita punya sequence. Okay. Selain daripada ini, okay, for your information, A adalah apa, B adalah apa? A adalah kita punya First term. Okay, A adalah kita punya first term. D adalah kita punya Common difference. ya, D adalah kita punya common difference. And then apa lagi yang kita ada, N adalah kita punya term. Ada kita apa? Okay. So ini kita punya PN, ini kita punya SN. Daripada sini macam mana kita nak juga dapatkan D kita. Okay, D. Nak dapatkan kita punya common difference. Mungkin kita akan gunakan second term minus dengan first term. Mungkin third minus dengan second. Boleh tak third minus dengan first term? Boleh tak? T3 tolak dengan T1 untuk kita dapatkan D dia. Tak boleh. Ya, tak boleh. Jangan pula Orang jangan tahu. Yang ini tak boleh. So yang ini tak boleh. Yang boleh hanyalah urutan yang maksudnya term yang berturutan. So daripada sini juga macam mana kalau saya ada general term, macam mana kita dapatkan dia punya B? By using general term sahaja. Yang ini adalah specific term. Kalau general pula, macam mana kita nak dapatkan D kita? Tn tolak 1. Okey, Tn tolak dengan Tn tolak 1. Okay, ini kalau saya gunakan Tn. Selain daripada itu juga, saya boleh juga gunakan Tn plus 1 minus dengan Tn pun boleh juga. Maksudnya term yang keempat tolak term yang ketiga. Term 5 tolak term 4. Term 100 tolak dengan term 99. So mana-mana je tak jadi masalah. Ada lagi tak formula yang kita cover sebelum cuti? Minggu cuti dah selamat dah. Aku dah tahu kat mana dah. Okey, tak apalah, tak ada kot. Itu je. Tn N merujuk term yang mana kan? Ya saya. Tn sama dengan N. Ya, Tn merujuk term yang mana-mana. Okey, lagi. Kalau S madam, S adalah kita punya series. S ni adalah series. Dia punya hasil tambah. Kalau ini term saja. Tn ini adalah term yang keberapa. Dia nak cari term yang kelima, term yang keenam. Tapi kalau series ni maksudnya, kalau saya nak cari S2. S2 maksudnya, saya boleh gunakan formula ni lah. Saya boleh gunakan direct guna formula ni ataupun formula ni. Tapi kalau tak nak, saya juga untuk dapatkan S tu, sum of two first term, maksudnya saya boleh gunakan T1 tambah dengan T2. Kalau S5 sama juga dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. So boleh ada. Tak kisah mana-mana cara, boleh selesaikan. Oh, bilangan term. Ya, saya hasil tambah bilangan term kita. Okey, sekejap saya. Macam biasa dia dah tak boleh pula. Dia nak keluarkan. Sekejap dia macam biasa dia jadi dah. Tadi saya just dia boleh. Saya nak ke kiri ni sebenarnya. Macam biasa. Okay, so itu revise sedikit sahaja berkaitan dengan kita punya arithmetic. So now untuk hari ni kita akan sambung dengan geometric series. Okay, geometric series.
dalam geometric series, ada yang kita akan tengok learning outcome. Okay, learning outcome kita akan buat apa? Okay, learning outcome, we have to identify a geometric series or geometric sequence and then determine the n term of series. So, n term dia, so Tn sama juga dengan AR to the power of n minus 1. Where A adalah kita punya first term. R ini adalah kita punya Common difference. No. Ratio. Common ratio. Ya, yang ini untuk geometrik dia adalah common ratio, bukannya common difference. And then use the sum formula. So ini kita punya formula Sn. Kita ada dua formula Sn, sama ada A yang first ni ataupun yang second. Macam mana kita nak bezakan nak guna yang first ataupun yang second formula? Based on kita punya common ratio. Kalau common ratio kita greater than 1, so akan gunakan formula yang bawah. Kalau less than 1, kita akan gunakan formula yang atas. Tak boleh ke R saya sama dengan 1? Kalau R saya sama dengan 1, saya nak guna formula yang mana? Any respon? Kalau R saya sama dengan 1. Kes yang atas ni dia kata dia bagi hint dekat kita kalau R kita greater than 1. Kalau R kita yang atas tadi less than 1, yang bawah ni greater than 1. Habis kalau R kita sama dengan 1, so saya nak guna formula yang mana? Bawah. Bawah mana? Formula 1, formula 2. Mana satu? Formula 1. Dua. Mana boleh, tak lepas lah. Kalau 1 ke kalau 2 ke tak lepas. Cuba tengok apa yang berlaku. Ketiga. Nombor dia sama nanti, madam. Nombor dia sama, nombor apa yang sama, Iman? Urutan dalam series tu. Ya saya. Kalau awak tengok pun SN kan, SN kalaulah saya letak A saya tak tahu lagi. R dia sama dengan 1 kan. 1 kuasa N tolak 1 per dengan 1 tolak 1. 1 tolak 1 jadi apa? Kosong. So any value, dia tak jadi 0 Aisyah, dia tak jadi 0. Any value over 0, dia akan jadi apa? Any value over 0. Zero. No, tekan calculator sekarang. 1. No, tekan calculator. Aku tak langgar aku, tekan calculator. Tekan calculator dulu. Jadi apa? Error. Ya, dia akan jadi math error, dia akan jadi undefined. That is why R kita tak boleh sama dengan 1. So R kita sama, common ratio kita mesti akan sama dengan lebih besar ataupun kurang daripada 1. Tak boleh sama dengan 1. Sebab bila sama dengan 1, kita punya sequence tu nanti akan jadi math error. Tak jadi sequence lah. Okay, so itu first lagi, second, first dan juga second, so sum formula. Selain daripada itu, Jap. Dia sahaja je. Saya padam dulu. Okay, selain daripada formula SN, untuk geometrik juga kita akan ada the third formula. Third formula ni kita akan tengok. Third formula kita adalah sum to infinity. Sum to infinity kita, sekiranya R kita di antara negatif 1 dan juga 1. So bolehlah gunakan formula yang ni. Maksudnya sum to infinity, formula dia adalah A over 1 minus R. So satu je formula untuk sum to infinity. Okay, next. Okay, common ratio, tak nak lah yang atas tak apalah, saya tak masuk lah. Okay, common ratio R is given by R equals with Tn plus 1 over dengan Tn, where N must greater or equals 1. Okay, a geometric sequence maksudnya dia punya sequence mesti dalam bentuk AR square, AR cube and so on until term yang last adalah AR to the power of N minus 1. Where kita punya sequence yang ini, formula untuk kita punya sequence adalah Tn sama juga dengan AR to the power of N minus 1. Maksudnya kalau kita nak dapatkan, kalau dia dah bagi specific number, specific term, let's say saya dah ada T1 sama dengan berapa, T2 sama dengan berapa,
Dan juga T3 sama dengan berapa. Okay, macam mana saya nak cari common ratio dia? Kan nak guna formula ni. Yang ni formula untuk kita punya general term. Saya nak guna specific term. So macam mana nak dapatkan dia punya R? T2 Bahagi Fika tak dengar Fika? T2 bahagi dengan T1. Mungkin juga kita boleh juga gunakan T3 bagi T2. Ya saya. So tak kisahlah mana-mana pun boleh. Okay, example 3. Okay, determine if each of the following sequence is a geometric sequence. Geometric sequence ke tidak? Macam mana kita nak tentukan geometric sequence atau tidak? Kita tengok dia punya ratio. Kita tengok dia punya common ratio. Kalau ratio dia sama, maka dia adalah geometric sequence. So macam mana kita Equal. cari R? So equal ke? Korang dah buat R maksudnya T2 bagi dengan T1, T2 bagi dengan T1. So aku dapat apa? 12 bagi 2, so dapat 2. sorry saya silap tulis. Okey, saya silap tulis. 12 bagi 6 dapat 2. Okey, kalau T3 per dengan T2 24 bagi dengan 12, so akan dapat 2 juga. So from there common ratio kita adalah common ratio kita adalah 2. And then T6 term. Cuk Fit, kenapa saya lompat pergi nombor 2 ni? Tak tahu dia. Saya duduk tengok nombor 1, tiba-tiba Mel duduk kedua dah. So kita nak 2 dulu ke nak Kau nak satu? bagi jawapan A. Medal sama. Okey. Just nak tentukan je. Okey. Korang tentukan. Cepat. Apa? 2 je lah. Tak. Yang ni dapat apa ni? Geometric sequence ke tak? Sorry. A tu geometric sequence. Ni darab. Ya, tak payah darab Safi. Bahagi je Safi. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 dapat berapa? 6 bagi 2 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. apa Bukan ni? geometric sequence. Bukan. Ya Enam Allah. Bukan 12 bagi 6 2. Harga 3. 12 bagi 6 2. 2. dapat 2. Bukan. Harga dapat 2. Dua. Sama kan? Tak Bukan sama. geometrik. Ya, saya. So, dia geometrik. Tak apa. Saya pun baru naik cuti kan, jadi kita sama-sama lah. Okey. Tak apa. Next B. B geometric sequence. Geometric sequence. Geometrik. So dia punya ratio berapa ni? Bahagi. So negatif 2. Negatif 2. 2. Sini bagi sini pun bahagi. Dapat R dia sama juga dengan negatif 2. So dia adalah geometric sequence. Okay, C kita buat yang sama 4. Ya ke? R dia sama juga dengan 2. Sini 10 bagi 4. 2.5. 2.5 bahagi, so dapat R dia sama juga dengan 2.5. So dia bukannya geometric sequence. D. Flat. X4 bahagi dengan X2, so akan dapat X kuasa 2. 2. So satu lagi X kuasa 6 bahagi dengan X kuasa 6 bahagi dengan X kuasa 4. Indices ni, ini indices. Ingat balik index, melibatkan 2 term, kita bahagi, so kita akan menggunakan formula apa? Tolak. So X kuasa 6 tolak dengan 4, so akan dapat X kuasa 2. So sini betul lah. Okay, geometric sequence. Okay, baru masuk number 2 je hari ni. Kita lompat. Skip soalan pula. Okay, fill in the table with the correct terms. So yang ni common ratio. Okay, tadi kita dah buat dah common ratio dia. Okay, next kita go pada 6 term. Bagi formula kita, formula dia apa? TR N sama juga dengan TN sama juga dengan AR kuasa N tolak 1. Okay, so T6 sama juga dengan A kita berapa? Kita listkan dulu. A kita sama juga dengan 6, R kita sama juga dengan 2. Lagi dah kan, cukup kan? Kita dah ada A, kita dah ada R, then just sub into our formula. So T6 sama juga dengan A kita 6, R kita 2 kuasa. N kita berapa? N kita berapa ni?
6. Okay, N kita 6. Okay, so 6 tolak 1. So saya akan dapat 6 darab dengan 2 kuasa 5. Okay, so cantik kan? Apa? Terima kasih Aisyah. Betul ke? Orang lain dapat berapa? Sama tak dengan Aisyah? Aisyah punya 192. Aisyah punya 192. Okey, sama. Zafi pun sama. Okay, 192. Answer kita dekat dah tu. Okay, so dapat sistem and then kita nak cari Tn. Untuk dapatkan Tn, just kita akan gunakan A dan juga R yang sama. Makanya saya akan ada Tn sama juga dengan 6 darab dengan 2 kuasa. N kita berubah tak ni? N kita masih tetap N juga. Kan sebab dia general term. So yang ini akan jadi 6 tolak 1. Makanya saya akan ada 6 darab dengan 2 kuasa N tolak 1 sama dan balik. Kata balik pula sama je. Saya tak buat apa-apa je. So macam mana nak cantikkan ni? Oh kejap, saya nampak lah. Korang nampak tak apa yang saya nampak? Korang nampak tak? Nampak tak? Tn. N term saya. Kat mana N term saya? Yang ini, sekejap kita balik ini T1 ni, ini T1, ini T2, ini T3. So yang belakang ni adalah kita punya TN. So ini adalah kita punya TN. ya saya. So Tn yang dia minta dalam soalan adalah berapa Tn kita? Tn kita perlu tak kita buat yang ni, jalan kerja yang panjang-panjang ni? So tak perlu pun sebenarnya nak, just ambil awak punya jawapan last term tadi. So Tn kita sama juga dengan 1536. Tulis je balik orang ni. Okay, next. Ada. Dah settle kalau ada masalah beritahu tak? Kalau ada masalah beritahu. And then baru kita go numbers of term. Numbers of term. So sekarang ni kita dah tahu Tn kita last term tadi sama juga dengan 1536. So apa yang perlu anda lakukan sekarang? Apa yang anda akan cari? Anda nak cari N ini sama dengan berapa supaya dapat dia punya sebutan adalah 1536. Faham ke tak? Faham. Okay, so mission kita ambil balik formula tadi. So Tn, kita dah tahu lah Tn kita sama juga dengan 1536. Where Tn punya formula tadi adalah AR kuasa N tolak 1. So A kita adalah 6. Itulah lupa tu. R dia sama juga dengan 2 kuasa N tolak 1. So mesti hafalkan hasil dia adalah 1536. So cantikkan yang sebelah kiri supaya awak boleh dapat N ini sama dengan berapa. So itu sebenarnya yang dia minta. Okay, makanya saya akan ada 2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 1536 bagi 6 tolong. 256. Okey, 256. Okey, sama juga dengan 256. Okey, lepas tu 2 kuasa berapa dapat 256? Dua kuasa 8. Okey, 2 kuasa 8. So daripada sini kita using indices. Maknanya saya akan ada 2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 2 kuasa 8. So macam mana nak cari N? Kita compare lah. Since yang ini indices ada 2 term kan base yang sama, just compare awak punya power ranges. So N minus 1 equals with 8. So N saya equals with 9. S9. Ya saya betul. Terima kasih Aisyah juga. Terima kasih Mira. Kita dapat lah. So N kita sama juga dengan 9. Okay, B cuba buatkan untuk saya. A saya tahu dah. A saya 128. A itu adalah yang first term tau.
Kalau dia kata A sebenarnya sama juga dengan T1, sama juga dengan S1. Benda yang sama je. So first term 128, R kita sama juga dengan 64 per dengan 128. So dapat berapa? 1/2. Okay, 1/2. So R kita 1/2. Then tulislah balik kat sini. Oh saya patutnya tadi terus tulis kat sini je. R kita sama dengan 1/2. Orang tanya macam mana boleh dapat? Kita gunakan formula ni. Okay, then we have to find 6 term. Madam, 3 titik tu wajib ke tu? Ya saya. Yang 3 titik ni wajib lah untuk kita tunjukkan. Kalau tak nak pun using comparison. So N sama dengan apa benda. Adalah at least ada sesuatu yang menyatakan bahawa awak gunakan comparison. Okay Safi, boleh? Okay, so T6 sama juga dengan T6. Okay, dah formula. A saya 128, R saya 1/2 kuasa 6/1. Kalau korang tak nak congak, tekan je kat klik. Tekan je dapat apa hasilnya. 128 darab dengan 1/2 kuasa 5. Empat. Okey, Laila dapat 4. Saya pun dapat 4 juga. Okay, so Tn dah 6 term settle. N term, so Tn kita sama juga dengan berapa Tn? Okay, N term. TN 2. Ya, saya pandai. So ini adalah Tn kita. So Tn sama dengan 2. Okay, and then nak cari dia punya N itu sama dengan berapa, masukkan dalam formula. Saya tu dah penuh dah. Saya nak tulis ni. Saya nak cari space saya. Tapi tak nak mengembangkan sayap dia. Okay, so Tn sama juga dengan 2, makanya saya akan ambil balik 128 darab dengan 1/2 kuasa apa tadi? N tolak 1 N tolak 1 dengan 2. Okay, 1/2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 2 bahagi dengan 128 tak? 1/64. Okay, sekejap saya tulis sekejap So 1/2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 64. 64. Okay, 1/64. As we know, 64 sama juga dengan 2 kuasa. Okay, yang ni 1/2 ni awak boleh sekejap. 1/2 ni, 1/2 yang ini ni awak boleh juga tulis dalam bentuk 2 kuasa negatif 1 kan? So kuasa N tolak 1. So yang sebelah kanan ni 1 per berapa? 64 berapa? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 6. 6. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Saya cantikkan tu saya cantikkan. 2 kuasa negatif N tambah 1 sama juga dengan 2 kuasa negatif 6. Okay tak So, using comparison, maka dia negatif N tambah 1 sama dengan negatif 6. Negatif N sama juga dengan negatif 7 ke? N saya sama juga dengan 7. So, ini N saya. Korang dapat berapa? Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak gunakan 1/2 je pun tak apa. Kalau terus direct daripada sini, maknanya saya akan ada 1/, kita cuba kalau daripada sini 1/2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 1/2 kuasa berapa ni? Tadi kuasa 6 kan? 6. Okey, so 1/2 kuasa N tolak 1 sama juga dengan 1/2 kuasa 6. Tak jadi ke? Dapat kan? N tolak 1 sama juga dengan 6. So N saya sama juga dengan 7. So boleh mana-mana. Tak kisah awak nak gunakan yang purple colour ni ataupun yang red colour ni pun boleh je. Boleh, dua-dua boleh. So terulang. Mana-mana je. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Okay, next. C dia orang dah buatkan. Okay, dah habis dah. Okay, atas. And then
Berapa tadi? 11. Okay, the sum of geometric sequence. Sum of geometric sequence. Ada nak tanya dulu tak? Ada nak tanya tak sebelum kita go yang lain? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Kita go. Kita go. Power Rangers. Okay, the sum of geometric sequence. Ini yang tadi kita dah tengok. Kalaulah R kita kurang daripada 1, so kita akan gunakan formula yang ini. Kalau R dia lebih besar daripada 1, kita guna formula yang ini. Apa yang membezakan antara dua-duanya ni? Memanglah R dia. So apa, kalau awak tengok first formula dan juga second formula, apa yang membezakan dia? Apa yang nampak beza? Faham ke tak maksud saya? Tengoklah, kalau R dia lebih besar daripada 1, mesti kat bawah ni R tolak dengan 1. Yang atas ni pun R tolak dengan 1. Tetapi sekiranya R dia kurang daripada 1, so 1 tadi yang akan tolak dengan kita punya common ratio pun atas pun sama. So dia mesti pair lah. Kalau atas tu kalau bawah tu R tolak 1, dia punya atas yang numerator dia pun R tolak 1. Kalau denominator dia 1 tolak R, numerator dia pun mesti 1 tolak R. Boleh terima ke tidak? Kita formula je. Okay, then sekiranya R kita ada R is in between 1, maksudnya dekat sini, bila kita define R ini sebenarnya akan berada di antara negatif 1 sampai 1. Yang ini sebenarnya kita dah tengok under absolute values. So sekiranya R kita di antara negatif 1 sampai 1, untuk dapatkan kita punya sum to infinity, we have to use the formula of A over 1 minus R. Untuk sum to infinity, formula kita ada satu je, tak lebih tau, satu je. Okay, so jalan lagi. Example 4. Okay, fill in the table with correct sum. So kita akan cari common ratio. Kita nak tengok common ratio, kita nak tengok sum to first 5 terms. So nak cari S5, nak cari sum to infinity. Okay, kenapa? Okay, common ratio untuk first tu okey tak? Boleh carikan. Dia dah tunjuk dah R sama juga dengan Y over 5 equals 2 over Y. Then from there, macam mana boleh dapat 2? Dia sama dengan Dia buat sama dengan 2 lah. Sepatutnya dia akan buat Y per 5 sama juga dengan 20 per Y. So saya akan ada Y kuasa 2 sama juga dengan 100. Kan? Betul tak? Ya. Okay, so Y saya sama juga dengan plus minus square root of 100. So square root of 100, kenapa dapat? Kenapa saya? 20 kali 5 berapa? Bukan 10 patutnya. 10. Atau kenapa dapat common ratio awak? Common ratio awak 2. dia salah. Sekejap, saya tengok orang lain kalau saya. 10 tu nilai Y. Nilai Oh. Y baru madam. Patutlah. Nasib baik dia yang bunyi. Y sama juga dengan plus minus 10. So saya nak ambil yang mana? Saya nak ambil 10, nasib baik ada orang bunyi. Okay, so saya dah ada Y. Y saya ada plus minus 10. Saya nak ambil yang mana? 10 per 5. Okay, sekejap. Betul. Okay, so saya nak ambil mana Y? Y kita nak ambil yang negatif 10 or 10 sahaja? Y. Positif. Positif je. Yang positif. Maksudnya saya akan ada 5, saya akan ada 10, saya akan ada 20. Makanya dekat sini common ratio barulah kita patah balik semula. So R kita saya larikan dulu pen saya juga. Pen saya. Okey. Makanya R kita sama juga dengan 10 per 5. Barulah boleh dapat R kita sama juga dengan 2. Boleh?
Okay, next, sum of the first 5 terms. So S5 lah, S5 dia dah beri dah formula dia yang sogol dia masukkan. Tetapi kenapa kita punya sum to infinity tak ada? Kenapa tak ada sum to infinity? Sebab infinity kita tak tahu nilai dia. Kan tadi kita ada sum to infinity kan, sebab infinity kau jawab aku ni lah. Okay, sum to infinity kan kita ada formula dia ni tadi. Sum to infinity kita ada sama juga dengan yang ini. Kenapa untuk yang first term, first sequence ni, sequence yang pertama ni, A ni, kita tak ada sum to infinity? Kenapa saya tak boleh dapat sum to infinity ni sama dengan berapa? Sebab R dia 2. Ya, pandai sebab R dia 2. R kita untuk sum to infinity mesti hanya berada di antara negatif 1 sampai 1 sahaja. Tak boleh lebih daripada yang itu. Tak boleh lebih daripada negatif 1 dan juga 1. Maksudnya dia mesti in between yang tu lah. In between saja. That's why kita punya sum to infinity tiada. Okay, kita cuba. Okay, B. Common ratio. Okay, go common ratio. So nak cari R. Bahagi 3 bahagi dengan negatif 1. Saya akan dapat R negatif 3. And then A kita berapa tadi? A kita sama juga dengan negatif 1. R dah ada, A dah ada, R dah ada. So kita akan cari sum of first 5 term. So S5 sama juga dengan apa formula dia? Sn sama juga dengan A. Kita ada dua formula tau. Kita ada dua formula sama ada Formula first. kena tengok less than ataupun greater than. So now R kita adalah less than. Okay. R kita adalah less than 1. So formula kita akan jadi R tolak 1. So sini adalah A, sini R, N tolak 1. Sekejap saya belum masukkan. So A kita negatif 1 darab dengan R, negatif 3 kuasa 5 tolak 1 per dengan negatif 3 tolak 1. Anak kalkulator je. So kalkulator tolakkan. Tapi korang kena masuk betul-betul lah formula tu. Saya tunggu tau. Madam, formula guna yang first tu ke yang second? Kejap. R kurang daripada 1 kena guna yang Kejap. Kalau saya gunakan formula ni, dia jadi apa? Kalau saya guna formula ni, saya degil lah. Saya tak ingat formula ni. Saya guna je formula ni. Sama tak hasilnya dengan sekiranya saya betul-betul tengok formula, saya ada S5 sama juga dengan A 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Sama je. Ya ke? Tak. Ya ke? Tak sama. Ya ke tak sama? Sekejap madam. Kenapa A saya negatif 1? A1 tolak dengan R saya negatif 3 kuasa N kuasa 5 per dengan negatif 1. Apa ni negatif 3? Sekejap. Saya pun dah terpening lah ni. Kenapa aku terpening ni? Sekejap. Saya pandang sekejap. Sini akan gunakan 1 tolak dengan negatif 3. Okay, cuba. Sama. Belah tu dapat bawah tu negatif. Lepas tu bawah tu positif. Apa? Mana? 1? Kan negatif 3 tolak 1 kan negatif 4. Bawah yang sebelah tu dapat 4. Satu ni. Lain nilai dia. Sini. Okey, tak apa. Kejap. Kalau guna rumah 1 dapat negatif 61. Mirul punya yang mana tu Mirul? Sekejap bagi saya Yang first. Nampak? Yang first dapat negatif 61. Negatif 61. Kalau yang second? 64. 61 je.
Yang first tu negatif 61. Yang kedua 61. Tak puas hati dah ni. Sekejap saya tekan kalkulator kejap So negatif 3. Negatif 3 kuasa 5. Okay, tolak 1. Saya gunakan yang first tau. Saya gunakan yang ni kejap. Saya buat yang ni kejap Okay, so saya dapat negatif 244. Yang dalam ni saya dapat negatif 244. Sama tak? Negatif 244. Saya darab dengan negatif 1. Saya bahagi dengan negatif 4. Taklah. Dapat negatif 61. Okey, so sini saya akan dapat negatif 61. Okay, jangan tengok jam tau. Okay, kalau yang sebelah kanan ni pula, negatif 1. Bawah ni saya 4 lagi dah, saya tak buat apa. So yang atas saya buat negatif 3 kuasa 5. Okay, so 1 tolak answer. Okay, 244. Dalam bracket saya dapat 244. Tolong saya. Negatif. Lawan. Negatif 61. Ya saya. Negatif 61. So from there apa yang awak nampak? Saya guna dua-dua formula ni. Saya nampak. Ya, saya. So sebenarnya awak guna formula yang mana pun, selalu aku cakap ni, guna formula yang mana pun, ya jawapan awak akan sama. Tapi jangan tersilap tau. Maksudnya kalau atas, jawapannya akan sama. Awak tersilap gunakan formula, jawapannya akan sama. Tetapi awak tak boleh silap, macam ni SN, awak tak bolehlah buat A. Yang atas ni R kuasa N tolak 1, bawah ni awak tak boleh buat 1 tolak R. Ini tak boleh. Maksud saya, dia mesti kawan lah. Tadi macam yang saya kata, kalau R kuasa N tolak 1, bawah ni mesti R tolak 1. Kalau atas ni 1 tolak dengan R kuasa N, bawah ni mesti 1 tolak R juga. So yang ni A lah kan. Ini pun A lah. So ni SN. Ini pun SN. So tak kisah, formula mana awak gunakan still akan sama. Sepatutnya akan sama lah. Boleh terima? Tengah marah saya tak? So itu kita punya sum of first five term. Okay, sum to infinity kita. Sum to infinity. Tak ada sebab dia Negatif 3. R negatif 3. Okay, go. C, D, E, F, G. Okay, siapa? Mana satu? Dah penuh dah saya punya nota. C, D. Macam sama je pattern dia. C dengan D macam sama. Macam E pun macam sama. Kita buat satu. Di mana satu? C, D, E. E. Okay, E. Sekejap saya bagi jawapan. Nasib baik cakap E. Space saya. C kan saya dapatkan sini. Space dah hilang. Sini 2/3. Ini jawapan kat sini. Sekejap saya bagi jawapan. Sini akan dapat 211 per dengan 2. Sini akan dapat 243 per 2. Sini akan dapat 1/2. Sini akan dapat 248. Dan sini akan dapat 256. Ni jawapan saya tau. Korang buat dulu, check dulu. Tengok dapat tak sama dengan saya ya. Okay, sekarang kita buat E pula. Okay, E. E, tolong saya. Kita nak cari ini R sama dengan berapa, ini S5 sama dengan berapa, ini sum to infinity sama dengan berapa, kan? Okay, cuba. R. So A saya sama juga dengan 40. Nak cari M. Sebenarnya nak cari M, nak jalan lisan, nak cari M dulu.
So M per 40 mesti sama juga dengan 32 per 5 per dengan M. So M squared equals with 32 over 5 times with 40. So akan dapat M squared equals with 56. berapa? 256. So M saya 16. M saya 16. So M saya sama juga dengan plus minus 16 lah. Kita akan tulis plus minus 16. Tetapi kita akan ambil dulu M tu yang positif. Maknanya 40. 16 and also 32 over 5. Dan from there baru kita dapatkan R kita. So R sama juga dengan 16 per 40. Maknanya akan dapat berapa R kita? 2 per 5. Ya, R kita adalah 2 per 5. Sum of first 5 term. So S5 lah. S5 sama juga dengan A kita berapa? A kita 40. So R kita tadi berapa? R kita lebih besar daripada 1 ke kurang? Kurang daripada 1. So 1 tolak ke? R tolak? Anak, formula saya 1 tolak ke? R tolak? Satu tolak. Part tolak. R Satu. tolak lah kan? Dia R lagi Tolak, besar. tolak. R lagi besar daripada 1. R lagi besar daripada 1. So R tolak lah. Maknanya R tolak dengan R kita adalah 2 per R kita lebih besar ke kurang ni Zahra ni tak? Kuranglah madam. Ya Allah, beranganlah. Okay, bila kurang Kurang satu tolak. Kurang dari satu tolak. Okay, R berapa? 1 tolak dengan 2 per 5. So sini akan jadi 1 tolak dengan 2 per 5 kuasa 5. Okay, cuba gantikan. Okay, gantikan. Tak berapa? Kalau minta desimal pun tak apa. Apa nak? Istimewa dapat berapa? Lima poin 18. Yang mana satu 5.18 tu Laila? Madam, Ya, saya. dapat nak pecahan ke puluhan? Tak kisah, tak kisah. 207.36. 37. 27.36. Kenapa jawapan saya? Ada seorang dah tulis tadi. Saya punya jawapan ni jawapan saya. Apa tadi? Mirul. Mirul dia jawab tadi. Okey, sama. Okey, ramai yang sama. So tu jawapan saya 65.984. Okay, sum to infinity berapa? Sakit. Enam 6.67. Okey, betul. 66.67. 66.67. Okey, betul lah tu. Okey. So, yang lain tu? Okey, satu lagi F tu.
Boleh tak F?